Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Bertemu kita kembali. Ya, kenapa mesti diwajibkan pekerja-pekerja filem masuk Profima? Kenapa, Tuan Presiden? Yang saya tekankan ada 7 perkara basic lah. Yang pertama tentang peluang untuk menimba ilmu. Jadi kalau sentiasa tengok kita punya media sosial kita ada Facebook page, ada 2 kan, ada Instagram, ada Telegram, ada apa lagi, ada YouTube. Jadi kalau tengok di situ ada WhatsApp group setiap negeri. Baru kita ada TikTok. Ada TikTok pula. Kalau itu maksudnya hebahan tentang program latihan ni banyak. Jadi kalau masuk ahli, so peluang untuk menimba ilmu tu banyak lah. Itu yang pertama. Yang keduanya peluang melibatkan diri dalam aktiviti kita. Contohnya kalau kita ada buat aktiviti tentang kebajikan, gotong royong ataupun tentang majlis ilmu apresiasi ataupun perjumpaan dengan mana-mana pihak ke. So setiap aktiviti Profima tu bolehlah involve. Kalau kita ahli, kalau bukan ahli tak boleh lah. Kita macam kita ada macam kita tak pernah ada bengkel juga kan? Ada bengkel. Itu yang pertama yang saya kata tadi tu, menimba ilmu tu. Itu yang. Kemudian yang ketiganya yang selalu orang tahu ni pasal kita dilindungi oleh skim insurans. Skim insurans berkelompok kita ni, grup insurans ni bayarannya tak mahal, RM35 setahun. Jadi sehari berapa lah, sangat kan kalau di total. Cumanya sekarang ni kita perbaharui lagi skim kita tu. Kalau boleh kita nak tambah dengan skim khairat kematian. Jadi mungkin ada penambahan sikit dari segi bayaran tu. Tapi tak apa, kurang-kurangnya ahli kita yang mana ada terlibat dalam kemalangan ataupun meninggal dunia ke, sekurang-kurangnya ada sedikit diberikan untuk keluarga. 10-15 ribu pun at least something lah. Sebab kita tak ada apa dan kita melihat pada sejarah berapa lama sebelum ni. So kalau ahli kita meninggal je tak ada apa. Jadi yang kita boleh bantu semangat daripada tabung Profima kebajikan sedikit sangatlah. Sebab tu manfaat yang ketiga tu adalah insurans berkelompok lah. Kemudian kenapa masuk Profima yang keempat adalah Profima ni sebenarnya satu tempat untuk ahli buat aduan sebenarnya. So kalau ada masalah di lokasi, apa-apa saja masalah, yang selalu masalahnya adalah tentang keuangan, lambat bayar, tak bayar, kena tipu lah, itulah inilah. So di mana nak mengadu kalau bukan ahli? So kalau bukan ahli sekalipun datang sini pun kita pun tak boleh buat apa. Tapi kalau dia ahli, so kita kena ambil tindakan. Ada jawatankuasa disiplin yang kita uruskan. Siapa ketua jawatankuasa disiplin? Encik Salim dan 5-6 orang lagi, dan AJK yang uruskan. AJK yang uruskan Puan Yat kan, Encik Yati kan. Jadi kita ada jawatankuasa yang uruskan. Kemudian yang kelima dia, kalau ahli-ahli kita perlukan sokongan, contohnya apa saja sokongan tentang kerjaya mereka, so persatuan boleh keluarkan surat. Tapi kita kena tengok dulu sokongan macam mana yang nak buat. Contohnya apa sajalah, tentang projek dia ke, tentang pembelajaran dia ke, tentang masalah keluarga ke, perlukan sokongan apa semua. Pengesahan bahawa dia tu memang pekerja filem, so kita boleh buat tu. Itu maksud saya sokongan. So kalau tak ada badan yang sokong, macam mana dia nak sahkan dia tu sebagai pekerja filem? So kena ada sokongan, kena ada surat tu semua. So Profima boleh sokong dekat situ. Itu manfaat kelima penting tu sebenarnya. Lebih pada yang freelance tu kan, maknanya dia nak dapatkan usahan. So dia kena ada badan yang bernaung kan. Yang keenamnya, dia boleh dapat informasi tentang industri filem. Contoh, kalau Finas keluarkan grant, so kita akan tahu dulu. Kita akan tahu dulu, persatuan akan tahu dulu. Ataupun ada dasar-dasar baru yang kerajaan wujudkan. So kita akan salurkan kepada ahli kita. Jadi kalau dia tak masuk persatuan, macam mana dia nak tahu info-info ni? Itu yang Tuan Presiden, diorang ni bila masuk persatuan, tapi diorang juga kena macam mendekatkan diri dengan persatuan juga betul, kan. Diorang kena tengok kita punya medsos kita. Kalau tak macam mana dapat info kan. Bila kita masuk ahli Profima, kita kena carilah Profima tu. Maksudnya nak mencarinya di mana? Di media sosial, bersama kawan-kawan. Kalau Profima yang nak pergi kepada ahli kita ramai. Terlalu ramai. Jadi apa yang kita boleh buat, kita akan buat hebahan. Kita sentiasa berusaha
Jadi macam mana kita nak dekat lagi, so dia orang pun kena datang dekat kita juga. So kena ada dua hala punya komunikasi lah. Saya memang mengharapkan ahli-ahli kita biar kena proaktif sikit lah. Kita dah ada persatuan, kenapa kita tak ke depan, kenapa kita tak ambil tahu, so kita kena ambil tahu sebenarnya. Itu yang keenam, tentang informasi industri. Baik, yang terakhir yang kita tekankan 7 perkara adalah kita akan buka koperasi kita, nama dia Kopro, Koperasi Profima yang dah dapat kelulusan, pra-kelulusan. Jadi dalam sebulan 2 ni saya rasa insyaAllah tak ada masalah, kita akan aktif terus. Jadi kepada ahli Profima, dia juga boleh masuk koperasi lah. Jadi koperasi ni manfaatnya sangat besar lah. Koperasi ni dia fully operate untuk ekonomi. Maksudnya kalau dia buat meniaga 100%, persatuan tak buat meniaga. Jadi koperasi meniaga secara full time atau sepenuhnya. Jadi banyaklah manfaat nanti, di samping dividen, di samping diskaun setiap apa yang dia meniaga. Contoh katalah dia buka kedai runcit ke, klinik ke, kedai motor ke, whatever lah yang dia buka nanti kan, apa sajalah. Jadi dia akan dapat diskaun daripada situ. Itu pentingnya koperasi. Dan koperasi ni dia tak buka kepada ahli lain, tak boleh. Hanya khas untuk ahli Profima je. Memang waktu penubuhan pun kita dah cakap, ahli Profima je yang boleh masuk koperasi. Kita nak manfaat tu dirasai oleh semua ahli Profima. So itu 7 perkara yang buat masa ini yang kita tekankan. Kenapa perlu masuk ahli Profima. Jadi ahli Profima. Okay. So next time kita jumpa lagi topik lain pula. Mesti topik lain yang lebih hangat lagi. Mana tahu kan? Okay.